Okay, hari ni saya nak kongsikan kepada korang bagaimana korang boleh mulakan vlog ataupun channel korang dengan hanya menggunakan smartphone. Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Okay guys, bertemu lagi bersama saya JVR yang masih baru dengan channel saya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, sudah subscribe, welcome back to my new video. Okay, hari ni saya nak kongsikan kepada korang bagaimana korang boleh mulakan channel ataupun vlog korang dengan hanya menggunakan smartphone sahaja. Kalau korang perasan, semakin hari semakin ramai yang ingin menceburi dunia YouTube. Tapi masih ramai juga yang dilema dan confused sebab mereka tak tahu apakah niche ataupun konten yang mereka nak buat. Dan ada juga yang masih tak tahu apakah jenis kamera yang diorang nak gunakan untuk start vlog ataupun channel diorang. Kalau korang dah ada smartphone, korang dah tak perlu risau lagi nak cari kamera apa. Sebab sebagai pemula, korang boleh gunakan smartphone korang sebagai primary device korang. Saya akan kongsikan beberapa tips bagaimana korang boleh gunakan smartphone korang untuk mulakan channel ataupun vlog korang. Jom. Okay, perkara pertama yang korang kena buat adalah korang kena download third party camera apps untuk smartphone korang. So, dengan adanya third party camera apps, korang boleh control korang punya kamera secara manual. Okay, kelebihan kalau korang control kamera korang secara manual, korang boleh control shutter speed, ISO dan juga frame rate. Dan ini akan menyebabkan footage korang nampak lebih menarik. Berkenaan dengan kamera, saya punya suggestion kalau korang yang nak vlog tu, paling bagus korang gunakan korang punya primary camera, iaitu kamera belakang korang. Sebab sensor pada primary camera lebih bagus berbanding front facing camera. Kelemahan front facing camera berbanding primary camera adalah yang pertama, dia tak ada stabilization. Dan yang kedua, dia tak ada autofocus. Dan yang ketiga, dia tak dapat support highest resolution yang smartphone korang boleh support. Kalau korang vlog menggunakan primary camera ataupun kamera belakang korang, korang akan ada autofocus, korang akan ada high resolution dan korang akan ada stabilization. Dan ini akan memberi impact yang sangat tinggi pada footage korang. Okey, satu lagi masalah sekiranya kita vlog menggunakan front facing camera. Okey, masalahnya adalah mata kita sering kali fokus pada skrin pada smartphone dan mata kita tak fokus pada lens kamera. Hal ini akan menyebabkan kita kurang eye contact dan kurang engagement terhadap audience kita. Sekiranya korang vlog menggunakan back camera ataupun primary camera korang, masalah ini mungkin boleh diatasi sebab kita tak ada lagi skrin pada belakang phone kita untuk kita lihat ataupun untuk kita fokus. Kelemahan sekiranya kita menggunakan kamera belakang kita adalah kita tak tahu posisi kita sebab kita hanya lihat kita punya belakang smartphone tapi kita tak tahu posisi kita berada di mana. Korang kena try and error. Korang kena rekod berkali-kali sampai korang punya posisi sesuai dalam footage korang. Tips yang seterusnya adalah korang kena beli tripod. Okay, tangan korang dan jarak korang dah tahu dan korang boleh adjust. Sekiranya korang terlalu jauh dari handphone, korang boleh dekatkan macam ni. Sekiranya korang rasa jauh lebih selesa, okay, korang stay macam ini. Korang boleh elakkan daripada tangan korang lenguh sebab kalau korang tak ada tripod, korang akan pegang smartphone korang macam ini setiap masa. Sekiranya korang buat konten berkenaan dengan unboxing, review ataupun sembang ataupun borak-borak, apabila korang gunakan tripod, korang boleh letak smartphone korang di tempat yang rata dan korang tak perlu lagi nak stack korang punya buku ataupun apa-apa barang untuk tahan smartphone korang untuk berdiri. Okay, tips seterusnya adalah korang kena beli external microphone. Microphone adalah equipment yang bagi saya adalah paling penting sekali dalam videografi ataupun sinematografi. Ianya memberikan impact yang sangat besar sekiranya video ataupun footage korang tidak mempunyai suara yang jelas dan kuat. Kita tak nak audience kita struggle nak dengar apa yang kita nak sampaikan. Hujung-hujung apa yang kita nak sampaikan tak sampai pada audience kita. Make sure audio pada footage kita lebih jelas berbanding dengan background audio. Sekarang ni korang dah boleh beli pelbagai jenis external microphone. Sekiranya korang ada budget yang lebih, korang boleh beli yang lebih bagus. So sekiranya korang tak ada budget yang lebih, korang beli yang sederhana. Asalkan
ianya berfungsi seperti yang kita nak. Cukup untuk pengetahuan korang, saya hanya gunakan Boya BY-MM1 sahaja dan korang dah boleh dengar suara saya lebih jelas berbanding dengan audio background. Perkara yang seterusnya korang boleh buat adalah korang boleh beli aftermarket lens. Okey, ini adalah ultra wide lens. Okey, sekiranya korang menggunakan ultra wide lens, korang boleh mengubah focal length korang daripada yang standard kepada yang lebih besar. Okey, ini adalah standard focal length untuk LG V40 dan saya akan mountkan ultra wide lens dan korang akan lihat saya punya focal length akan berubah. Ini adalah ultra wide lens, saya akan mountkan pada primary camera. Okey, korang boleh lihat saya punya focal length dah berubah. Tadi korang hanya boleh lihat saya punya shape muka dan sekarang ni korang boleh lihat saya punya sebelah sini dan sebelah sini. Dan korang tak perlu lagi nak beli action camera dahulu. Korang boleh gunakan smartphone korang. Sekarang ni saya gunakan ultra wide lens ini pun dah seperti action camera. Okey, perkara yang seterusnya, lighting. Tanpa lighting yang bagus, video ataupun footage korang akan nampak lebih banyak noise dan lebih grainy. So ini akan menyebabkan video kita kurang menarik. Seperti yang korang tahu, smartphone mempunyai sensor yang sangat kecil. So kita memang perlukan extra lighting untuk mengelakkan daripada mendapat noise dan juga grainy. Elakkan shoot konten pada waktu malam ataupun pada tempat yang kurang lighting. So untuk korang yang vlog outdoor, tak ada masalah dari segi lighting sebab korang boleh guna natural light. Untuk korang yang nak buat konten indoor, korang nak unboxing, korang nak masakan, korang nak review, okey, yang pertama sekali lighting yang korang kena dapat adalah korang kena dapatkan key light. Okey, saya ada 3 jenis lighting di sini. Yang pertama sekali saya punya key light. Yang kedua saya punya rim light dan yang ketiga saya punya backlight dan saya punya ambience light. Ini adalah sampel footage sekiranya saya tidak menggunakan key light dan saya punya rim light. Sekarang ni saya hanya guna saya punya backlight dan ambience light. Korang dah boleh lihat kualiti dia bagaimana. Okay, sekarang ni saya gunakan saya punya rim light. Okay, rim light ni dia akan bagi saya punya sedikit lighting pada saya punya muka. Saya dah on saya punya key light dan sekarang ni saya dah ada 1, 2, 3 dan 4. Okay, saya ada 4 jenis lighting dan dengan 4 jenis lighting ini footage ataupun video korang akan nampak lebih profesional dan lebih menarik. Okay, ini adalah cara saya bagaimana saya susun saya punya lighting setup. Mungkin korang boleh ikut cara saya ataupun korang ada cara tersendiri. Yang paling bagusnya korang search pada YouTube how to set up your lighting. Okay, lebih banyak source, lebih banyak reference, korang akan dapat lebih banyak idea dan lebih banyak knowledge. Dan knowledge yang korang dapat, korang boleh improvise dan korang boleh buat mengikut kreativiti masing-masing. Yang baru nak mulakan vlog korang dan baru nak mulakan channel korang, yang paling penting sekali, korang kena rajin belajar dan korang kena rajin buat research. Korang view saja pelbagai jenis konten orang kat YouTube. Lepas tu korang akan ada idea dan korang akan ada knowledge. Okay, pada korang yang tak tahu niche ataupun konten apa yang korang buat, korang tonton saja YouTube dahulu. Lepas tu baru korang ada idea. Tak ada konten yang salah. Masalahnya cuma diri korang sendiri. Kalau korang rasa konten korang tu bagus tapi view korang kurang dan subs korang kurang, korang kena cek semula footage korang. Adakah contohnya audio korang tak bagus? Adakah cara penyampaian korang kurang menarik? Yang ketiga, adakah video korang, background korang, lighting korang tak bagus? Okay, itu yang korang kena cek dahulu. Korang jangan terus beli equipment yang mahal. Gunakan equipment yang ada dahulu. Apabila channel korang dah makin besar dan makin growing, di situlah korang akan decide adakah korang perlu upgrade ataupun tak. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat manfaat dan input daripada apa yang saya sharekan pada korang. That's all for today. Thanks for watching. I see you guys on the next video. Ciao.